Saya Nur Aisyah Nasuha binti Abdullah dengan nombor metrik 212622 akan membentangkan tajuk perbincangan pendekatan bertema. Latar belakang pendekatan bertema merujuk kepada DSKP tingkatan 1. Pendekatan bertema ialah pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran bahasa Melayu adalah bertema. Melalui proses pengajaran dan pembelajaran, kecakapan berbahasa seperti kemahiran bahasa, seni bahasa, tata bahasa serta pengembangan kosakata dapat disepadukan dan diperkukuhkan. Pendekatan ini juga dapat memastikan ilmu daripada mata pelajaran dan disiplin ilmu lain lebih mudah diserap. Bertema ialah satu alat pengelolaan yang memudahkan guru untuk menghubungkan antara mata pelajaran. Semua bahan bantu mengajar, aktiviti dan teknik yang telah dirampungkan pada isi kandungan dan rangka pelajaran berdasarkan tema yang telah disediakan. Menurut Edward M. Anthony 1963, pendekatan ialah satu seandaian yang saling berkait dengan proses pengajaran dan pembelajaran serta mempunyai unsur asimiotik. Asimiotik ialah kenyataan yang dianggap benar tanpa memerlukan sebarang bukti atau alasan. Pendekatan bertema ialah satu alternatif yang bersepadu menggabungkan semua kemahiran dan pengetahuan dalam satu mata pelajaran. Strategi pengajaran dan pembelajaran secara bertema merujuk kepada cara guru mengajar sesuatu mata pelajaran berdasarkan sesebuah konsep. Pendekatan bertema ialah pengajaran konsep secara bersepadu di bawah satu tema dan menggabungkan pengetahuan, kemahiran dan nilai daripada beberapa disiplin ilmu bagi membolehkan murid membuat perkaitan daripada apa yang dipelajari dengan pengalaman sebenar. Teori yang mendasari tajuk berkaitan pendekatan bertema ialah teori kognitif. Teori kognitif ialah pembelajaran bergantung kepada bagaimana seseorang berfikir dan mengamati sesuatu. Maklumat diproses dalam minda, pengalaman disusun dan dibezakan dalam pemikiran dan persepsi. Aktiviti bertema yang memiliki elemen teori ini adalah kemahiran mengarang kerana murid perlu mempunyai pemikiran yang luas dan matang dalam mengupas idea-idea karangan. Teori pembelajaran cili akal Al-Wolfgang Kohler. Beliau menyatakan manusia mempersepsikan berkaitan unsur-unsur yang berlaku dalam persekitaran dengan masalah yang dihadapi di samping kekuatan mental. Persepsi berkaitan ini dikenali sebagai cili akal. Guru seharusnya menggalakkan murid agar menggunakan cili akal dalam melakukan perkaitan antara apa yang dipelajari dalam satu-satu mata pelajaran dengan kehidupan sebenar mereka. Teori konstruktivisme diterapkan dalam aktiviti pembelajaran secara pendekatan bertema kerana pendekatan ini membantu murid membina pengetahuan baru dan mengaitkan pengetahuan yang sedia ada sepanjang mengikuti pembelajaran. Konsep-konsep yang dibina pada struktur kognitif seseorang akan berkembang dan berubah apabila seseorang itu mendapat pengetahuan atau pengalaman baru. Contohnya, aktiviti sumbang sarang dan membuat laporan projek. Menghubungkaitkan pengetahuan berasaskan tema tergolong dalam fasa aktiviti pencetusan idea dan refleksi. Kedua-dua fasa ini diterangkan dalam model konstruktivisme 5 fasa Needham. Murid membina makna berkaitan dunia dengan mensintetiskan pengalaman baru terhadap apa-apa yang mereka telah fahami sebelum ini. Terdapat beberapa kajian yang berkaitan dengan pendekatan bertema. Berdasarkan kajian Sharifah Nur Putih dan Aliza Ali pada tahun 2011, mereka menyatakan bahawa pendekatan pembelajaran bertema berasaskan aktiviti bermain sememangnya berjaya merangsang fungsi otak yang dapat memupuk perkembangan kognitif, sosial, emosi dan fizikal kanak-kanak yang berada di peringkat prasekolah. Semasa aktiviti bermain dijalankan mampu meningkatkan kemahiran bahasa kanak-kanak seperti kemahiran membaca dan kemahiran mendengar. Pendekatan bertema mampu melengkapkan pelajar dengan keterampilan berbahasa dan komunikasi, malahan menggalakkan perkongsian perspektif serta mencampakkan sensitiviti. Satu lagi kajian iaitu mereka menganalisis pendekatan dakwah melalui pendekatan bertemakan sajak-sajak pada Nurdin. Dengan adanya elemen pendekatan bertema dalam pendidikan Islam membantu murid-murid memahami dan menghayati konsep sajak yang telah dipelajari supaya murid-murid mampu mempertingkatkan penguasaan mereka dalam bahasa dan kesusastraan. Pengajaran pendekatan bertema dapat menarik minat dan semangat murid-murid bergiat aktif dalam kedua-dua mata pelajaran bahasa Melayu maupun sejarah. Antara kelebihan
Pendekatan bertema ialah pertama, mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang meronokkan dan kondusif. Suasana pengajaran meronokkan dapat mewujudkan suasana yang harmonis, ceria dan bersemangat. Penglibatan murid-murid dalam pelbagai aktiviti dan kreativiti akan merangsang interaksi dua hala antara murid dan guru. Sebagai contoh, tema perbincangan kesihatan dan kebersihan antara murid dengan guru. Perbincangan ini mampu meningkatkan intelektual murid. Perbincangan ini berkaitan murid untuk sentiasa berfikir dalam mengupas tajuk diberikan sekaligus menambah ilmu pengetahuan murid berdasarkan tajuk dan dikaitkan dengan kehidupan seharian. Pendekatan bertema dapat menggalakkan daya imajinasi murid-murid melalui aktiviti penerokaan. Imajinasi berperanan membantu murid-murid memberi makna kepada pengalaman dan pemahaman kepada sesuatu pengetahuan. Menurut Chapman, beliau menyatakan bahawa terdapat 3 peranan imajinasi dalam pendidikan. Pertama, memberikan pendekatan pengajaran untuk kurikulum sekolah. Kedua, komponen yang diperlukan dalam pemikiran mengenai pedagogi kritikal. Yang ketiga adalah refleksi perspektif. Sebagai contohnya, aktiviti mengarang bertemakan sains dan teknologi. Murid mampu menulis karangan untuk menghasilkan sesuatu tulisan secara terancang menggunakan bahasa gramatis dan kreatif. Oleh itu, guru dapat menilai kemampuan menulis karangan murid-murid dengan daya imajinasi dalam mengolah isi karangan menepati kehendak tema yang telah ditetapkan. Meningkatkan kemahiran interpersona dan intrapersona. Kemahiran interpersona ialah interaksi individu manusia antara satu sama lain secara lisan atau bukan lisan bagi mencipta maksud dan membina hubungan. Kemahiran intrapersona ialah keupayaan kognitif murid untuk memahami dan mengenali diri sendiri. Murid yang memiliki kemahiran ini dapat membuat keputusan berdasarkan pengalaman dan perasaan diri sendiri. Apabila murid memberi maklum balas terhadap topik perbincangan secara berkumpulan di dalam bilik darjah, menunjukkan berlakunya komunikasi interpersona. Limitasi dalam pendekatan bertema ialah guru perlu cekap dalam pelbagai mata pelajaran dan berkreativiti tinggi dalam menyediakan bahan pengajaran. Guru yang tidak memiliki pengetahuan yang luas dalam semua mata pelajaran menyebabkan guru tidak dapat membuat perkaitan yang jelas dengan bidang ilmu yang lain. Contohnya, penerangan pengajaran karangan berkaitan kebersihan alam sekitar dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tidak dapat dikaitkan dengan mata pelajaran yang lain seperti mata pelajaran geografi, walaupun kedua-dua mata pelajaran memiliki subtema pengajaran yang sama. Guru yang tidak berkreativiti tinggi dalam menyediakan bahan pengajaran menyukarkan pemahaman murid-murid dalam mempelajari suatu topik pembelajaran. Contohnya, guru tidak menggunakan bahan bantu mengajar teknologi selain buku teks dan tiada elemen penciptaan dalam pengajaran untuk menarik minat murid-murid. Guru sukar membuat penilaian disebabkan kebolehan murid yang berbeza. Antara perbezaan kebolehan murid yang dinilai ialah kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Sebagai contoh, satu kumpulan disusun mengikut nombor atau pilihan murid-murid itu sendiri, menyebabkan satu kumpulan terdiri daripada pelbagai kebolehan yang berbeza. Murid yang lemah pemahamannya tidak tampil ke hadapan, tidak menyuarakan pendapat mereka, menyebabkan mereka tidak mampu menguasai pembelajaran yang bermakna. Objektif pembelajaran mata pelajaran lain adalah berbeza. Setiap mata pelajaran sudah menetapkan sendiri objektif pembelajaran mengikut sukatan pengajaran dan pembelajaran yang disediakan oleh Ketua Penantian Bahasa. Objektif pembelajaran yang merupakan penyataan mengenai perubahan yang diharapkan dalam pemikiran, tindakan atau perasaan murid-murid akibat daripada sesuatu kursus atau program pendidikan. Objektif pembelajaran mata pelajaran Bahasa Melayu dalam pendekatan bertema ialah murid dapat menerangkan punca-punca pencemaran alam sekitar dan mampu mengaitkan dengan pencemaran yang berlaku dalam kehidupan sebenar atau keadaan sekeliling mereka. Ia dapat diselarikan dengan diaskapi murid boleh mengkritik secara membina tentang sesuatu isu kemasyarakatan dengan kritis dan jelas menggunakan ayat yang gramatis. Objektif pembelajaran dalam mata pelajaran geografi, murid boleh menghuraikan kepentingan pengurusan sumber hutan berdasarkan tema isu dan pengurusan alam sekitar. Pelaksanaan pendekatan bertema di dalam bilik darjah. Pertama, guru perlu memilih dan menentukan tema yang jelas dan tepat. Tema yang dipilih mesti merentas semua mata pelajaran.
sesuai dan berkait dengan pengalaman, kehidupan murid, situasi, masa dan peristiwa. Bahan dan sumber digunakan mudah didapati. Penelitian pertama juga perlu bermula daripada peringkat mudah kepada mencabar. Pengajaran subtema berbeza melalui beberapa mata pelajaran. Penggunaan subtema berbeza dalam satu tema yang sama. Contohnya, aktiviti Subhansaram mencari idea tentang punca kerosakan alam sekitar dalam mata pelajaran Bahasa Melayu boleh dikaitkan dengan subtema kepengurusan flora fauna dalam mata pelajaran Geografi. Subtema sama melalui beberapa mata pelajaran. Contohnya, murid mempelajari cara meningkatkan mutu agropelancongan dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan konsep serta jenis agropelancongan dalam mata pelajaran Geografi. Pengetahuan akan digabung jalinkan untuk difahami dengan lebih mendalam daripada kedua-dua mata pelajaran ini. Penggunaan teknik KWLH iaitu Know, Want, Learn and How. Teknik ini sememangnya dicipta untuk membantu dan merangsang pemikiran murid secara aktif semasa proses pembelajaran berlaku dan meningkatkan ilmu pengetahuan murid mengenai sesuatu topik yang telah dipelajari. Teknik KWLH merupakan satu wahana guru meningkatkan keterampilan kemahiran baca murid. Penggunaan subtema yang sama dalam projek. Contohnya, tema projek ialah sejarah, subtema ialah cara meningkatkan semangat cinta akan negara dan puncanya terhaki semangat cinta akan negara. Di sini berlakulah gabung jalinan Bahasa Melayu, sejarah dan pendidikan moral serta kemahiran lain. Aktiviti pembelajaran berfokus pada projek juga melibatkan satu kaedah interaksional yang membenarkan murid membina kemahiran dan mendapatkan ilmu dalam menghasilkan projek akhir secara kooperatif dengan teknik hands-on dan minds-on. Secara rumusannya dapat disimpulkan bahawa pendekatan bertema mampu meningkatkan penguasaan kemahiran berbahasa dalam kalangan murid, bahkan dapat memupuk potensi diri murid mahu berkaitkan kemahiran dan pengetahuan yang dipelajari dengan disiplin ilmu lain, serta dapat dipraktikkan dalam kehidupan sebenar. Penguasaan murid-murid dalam kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis mampu dipertingkat dan dikemas dengan lebih mantap. Dengan adanya pendekatan bertema berjaya melahirkan murid yang seimbang dari segi jasmani, emosi dan intelektual. Secara rumusannya dapat disimpulkan bahawa pendekatan bertema mampu meningkatkan penguasaan kemahiran berbahasa dalam kalangan murid, bahkan dapat memupuk potensi diri murid mahu berkaitkan kemahiran dan pengetahuan yang dipelajari dengan disiplin ilmu lain, serta dapat dipraktikkan dalam kehidupan sebenar. Penguasaan murid-murid dalam kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis mampu dipertingkat dan dikemas dengan lebih mantap. Dengan adanya pendekatan bertema berjaya melahirkan murid yang seimbang dari segi jasmani, emosi dan intelektual.